Baiklah, saya akan mulakan pengenalan dengan memperkenalkan sedikit maksud inovasi dan secara asas tentang apa yang kami telah lakukan bagi inovasi bahan untuk mengajar ini. Jadi pertama sekali, inovasi merupakan kreativiti dan daya cipta, daya usaha, daya cipta seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan ia wujud dalam pelbagai cara, iaitu secara konsepnya. Inovasi juga wujud dalam memperbarui barang-barang atau perkara yang lama, dan juga inovasi wujud juga untuk memperbaharui perkara baru. Seterusnya, menurut Kamus Dewan, inovasi merupakan sesuatu yang diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain. Inovasi bahan bantu mengajar untuk kata adjektif yang bertajuk teka-teki tekun ini diinspirasi daripada permainan Dahiku Dahimu, iaitu permainan ini permainan yang sangat popular setelah dikeluarkan daripada rancangan jenaka seperti Super Spontan, Maharaj Lawak dan juga Running Man. Baiklah, seterusnya untuk bahan-bahan yang telah kami gunakan untuk menghasilkan BBM ini terdapat 9, iaitu gunting, kotak, kertas, gam cair, pita selofan, pembaris, pen dan rebel. Baiklah, bagi syarat permainan, pelajar tidak dibenarkan memilih kata adjektif yang disediakan. Yang kedua, pelajar perlu menjawab pertanyaan yang ditanya oleh kawan mereka. Syarat yang ketiga, pelajar dikehendaki menjawab kata adjektif dengan benar. Syarat yang keempat, pelajar yang gagal untuk menjawab atau jawapan yang diberikan adalah salah akan didenda, iaitu pelajar tersebut perlu membina ayat menggunakan perkataan yang mereka dapat. Dan syarat yang kelima ialah pelajar yang berjaya menjawab kata adjektif tersebut dengan benar akan diberikan ganjaran. Seterusnya ialah cara permainan. Bagi cara permainan, cara yang pertama, pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru perlu memastikan semua pelajar berada dalam kumpulan masing-masing. Dan cara yang ketiga, guru memberikan beberapa arahan sebelum memulakan permainan. Yang keempat, guru akan mengagihkan perkataan adjektif tersebut secara rawak kepada para pelajar. Dan cara permainan yang kelima, perkataan yang diagihkan akan ditutup dahulu dan dibuka setelah perkataan tersebut berada pada dahi pelajar. Dan cara yang keenam adalah pelajar akan dikehendaki untuk meneka perkataan tersebut yang mana telah diberikan dengan bertanya soalan kepada kawan mereka tentang jenis, contoh dan ciri-ciri kata adjektif yang mereka peroleh. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kelebihan permainan inovasi ini. Terdapat 4 kelebihan yang diperoleh melalui permainan ini. Yang pertama, dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Melalui permainan teka-teki tekun, pelajar dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi antara pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti yang dilakukan ini adalah secara berkumpulan, di mana aktiviti ini memerlukan pelajar untuk saling berinteraksi antara satu sama lain bagi mengetahui jawapan yang tertera di atas dahi mereka. Secara tidak langsung, pelajar mempunyai keyakinan untuk berkomunikasi kerana mereka mampu mendengar, memberi maklum balas dan memberi penerangan yang jelas terhadap topik pembelajaran. Oleh hal yang demikian, permainan ini membantu pelajar bagi meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara berkesan serta mendorong keyakinan pelajar untuk berkomunikasi. Seterusnya, melalui permainan ini juga dapat menjadikan pelajar lebih aktif dalam sesi pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan yang dihasilkan ini adalah sangat kreatif dan membolehkan penglibatan semua pelajar, di mana aktiviti ini memberi peluang kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat dan idea masing-masing. Seterusnya, pelajar juga akan bermain dengan bersungguh-sungguh untuk memberi idea bagi menyelesaikan permainan tersebut. Kesannya, pelajar dapat meningkatkan keyakinan untuk memberi pandangan serta menjadi murid aktif semasa sesi pembelajaran. Hal ini jelas menunjukkan bahawa aktiviti yang dilakukan ini dapat membentuk personaliti pelajar dan menjadikan pelajar semakin aktif untuk
melibatkan diri dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, melalui permainan ini juga guru dapat mengetahui tahap kemampuan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti ini memerlukan pelajar untuk berfikiran secara abstrak bagi menerangkan tentang sesuatu perkara. Pelajar juga perlu memahami topik pembelajaran dengan lebih mendalam bagi memudahkan pelajar untuk melakukan aktiviti tersebut. Secara tidak langsung, guru dapat melakukan proses penilaian terhadap proses pembelajaran dan pengajaran. Oleh hal demikian, aktiviti ini membantu guru untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar terhadap topik pembelajaran tersebut. Akhir sekali, melalui permainan ini dapat melahirkan pelajar yang berfikiran secara kritis. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan teka-teki tekun ini memerlukan keupayaan pelajar untuk membuat penilaian terhadap sesuatu perkara. Hal ini menyebabkan pelajar mula meneroka pemikiran mereka untuk menilai idea-idea yang diterima secara rasional dan membuat pertimbangan mengenai idea-idea yang diberikan. Seterusnya, aktiviti kumpulan ini juga dapat membantu pelajar untuk saling menerima pandangan dan idea daripada orang lain. Hal ini membantu pelajar untuk berfikir dengan lebih mendalam bagi menyelesaikan aktiviti yang dijalankan. Secara tidak langsung, pelajar akan mencuba untuk menghasilkan idea sendiri dan membuat pertimbangan terhadap sesuatu perkara. Oleh itu, jelaslah bahawa aktiviti yang dijalankan ini mampu membentuk pelajar yang berfikiran secara kritis. Okay, saya akan meneruskan lagi pembentangan dengan menerangkan kelemahan BBM ini. Yang pertama ialah murid cepat bosan dengan aktiviti yang dijalankan. Ini kerana mereka kurang minat dengan BBM yang dipamerkan. Ini adalah salah satu cabaran kepada guru kerana tidak semua murid boleh mengikut apa yang guru mereka lakukan. Okey, hal ini kerana murid yang telah meneka perkataan perlu menunggu rakan-rakan yang lain untuk menghabiskan permainan mereka. Ini akan mendorong murid yang sudah selesai melakukan tugas mereka untuk mengganggu rakan mereka yang lain. Okey, pelajar juga perlu mengambil masa yang lama untuk menamatkan permainan teka-teki tekun ini. Hal ini kerana mereka perlu menunggu pelajar dari permulaan hingga ke hujung untuk menghabiskan permainan dan perlu memulakan balik permainan dari awal sehingga 2 pusingan. Oleh itu, jelaslah bahawa pelajar akan cepat bosan kerana mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan soalan tersebut. Okey, seterusnya ialah bahan batu mengajar yang tidak bersesuaian. Apabila bahan pengajaran ini digunakan melebihi lingkungan umur murid dan tidak bersesuaian dengan umur murid, ia akan menyukarkan murid itu untuk memahami topik yang diajar kepadanya. Sebagai contoh, pelajar tingkatan 1 yang memiliki tahap IQ yang masih rendah diberi tugasan untuk mentaksir sesuatu bahan akan sudah pasti mendatangkan masalah kepada dirinya kerana keupayaannya yang tidak sampai lagi kepada tahap itu. Oleh itu, guru mestilah bijak dan pandai dalam memilih bahan yang bersesuaian dengan keupayaan pemikiran pelajar supaya sesi pengajaran dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ialah bahan batu mengajar BBM yang tidak tahan lama. Kelemahan yang ini tidak tahan lama kerana kami menghasilkan bahan batu mengajar dengan menggunakan kotak, kertas, gam dan ribbon. Bahan-bahan yang digunakan ini merupakan satu bahan yang tidak mampu tahan lama dalam jangka masa yang panjang. Dalam jangka masa yang lama. Seperti kertas tersebut akan mudah terkoyak sekiranya tidak dijaga dengan sebaik mungkin. Malah kotak yang kami gunakan juga sebagai dadu itu dalam permainan teka-teki tekun ini akan mudah kemek kerana dibalik untuk menentukan nombor pada dadu tersebut bagi menentukan giliran pelajar. Oleh itu, jelaslah bahawa bahan batu mengajar yang kami gunakan ini tidak mampu bertahan dengan lama. Untuk penambahbaikan, kita dapat bagikan kepada 3, iaitu menetapkan masa ketika permainan berlangsung, menghasilkan BBM yang bersesuaian dengan kesemua pelajar, dan penggunaan bahan yang fleksibel. Penambahbaikan ini dilakukan adalah untuk mengatasi kelemahan yang ada pada bahan bantu mengajar yang telah kumpulan kami hasilkan.
Secara rumusan atau secara kesimpulannya, inovasi ini bukan sahaja terikat kepada konsep. Malah, inovasi ini membawa kepada pelbagai kepentingan terutamanya dalam bidang pendidikan. Gabungan ketiga-tiga komponen inovasi, bahan bantu mengajar dan pendidikan dapat mewujudkan impak yang positif dalam pembelajaran kepada para pelajar supaya mereka dapat mempertingkatkan lagi kualiti pembelajaran mereka. Hasilnya, pengajaran dan pembelajaran yang efektif dapat dilakukan dengan baik di samping menambah baik kesediaan guru dalam pengajaran. Adakah saya makanan? Kan. Okey. Baik. Saya suka makan ke? Bukan. Saya berada di rumah ke? Mungkin ya. Saya sedap ke? Ada ya, ada tak. Kadang orang suka, kadang orang tak suka. Macam tu. Apa keadaan saya sekarang? Nampak okey. Tak okey? Saya kalau pergi kuliah, pagi tu saya macam mana? Biasanya ada masanya awak cepat lah. Ada masa tak cepat. Ada masa lah. Macam tak. Okey. Saya, awak selalu nampak saya macam ni ke tak? Ada kadang-kadang. Rumah saya kat bawah ke? Tak apa. Saya ni dalam masakan ke? Ada. Okey, faham. Kenapa saya jadi macam ni? Kalau bagi saya lah, saya rasa awak tak siapkan awak punya assignment. Saya rasakan kata adjektif saya dalam golongan kata adjektif waktu. Jawapannya lambat. Betul tak? Betul. Saya betul. Saya rasa saya kata adjektif perasaan. Sebab saya selalu macam ni, jadi dia perasaan gembira. Betul. Jawapan saya rasa kata adjektif panca indera. Betul. Rasa ya? Saya macam ada yang punya kata adjektif perasaan. Betul. Kalau orang selalu kata saya marah. Betul. Saya kata adjektif panca indera. Salah. Awak kena buat ayat sebab benda dia untuk membina pelajar kita. Apa kata awak? Allah, jauhnya. Contoh ayat, rumah saya besar. Itu saja daripada kepulauan kami. Ini adalah antara inovasi yang kami buat. Sekian. Terima kasih.